Semua penonton-penonton yang terus memberikan perhatian anda untuk segmen-segmen yang menarik di CTC.fm, khususnya buat trader-trader yang bukan-bukan trader, yang bakal-bakal trader kan. Baik, setiap hari perubahan segmen daripada Isnin, Selasa dan Rabu, dan hari Rabu kebiasaannya untuk segmen bicara fundamental pergerakan mata wang asing dari sudut pandangan fundamental yang dibawakan khas oleh Cikgu Yun CTC, dikuasakan oleh XM Malaysia. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah, terima kasih kepada yang menonton. Sekarang ini kita dah masuk hari ni dah masuk segmen yang ke-137 tau. Bahagikan je lah 4 sebulan berapa. Tuan-tuan dan puan-puan, baik, kalau ada persoalan-persoalan silakan. Kami memang mengalu-alukan persoalan-persoalan tentang fundamental supaya dapat dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Sebabnya tapi kalau Tok punya segmen, dia punya penerangan dia jelas terus kan. Okey, Fitri Hakim, Assalamualaikum Pak Su dan juga Cikgu Yun. Terima kasih Fitri Hakim kerana bersama dengan kita di ruangan komen. Kalau ada apa-apa persoalan, silakan. Jangan lupa terus ke channel YouTube kami untuk melihat segmen-segmen yang sebelum ini. Kalau terlepas ataupun nak ulang kaji, boleh pergi ke CTC FM channel YouTube. Okey, kat situ macam-macam semua ada. Dia disusun rapi oleh boy kita untuk memudahkan anda semua. Alhamdulillah. Baik, jangan lupa lah kalau dah singgah tu subscribe lah. Kan? Lepas tu boleh tekan lonceng. Nanti senang bila ada masuk yang baru, dia akan memperingati anda untuk supaya anda tak terlepas lah. Baik, sebelum kita bermula, Cikgu, perjanjian fasa kedua antara Trump dan juga siapa nama Cina tu? Xi Jinping. Dia dah tak nak saya dah berbincang. Saya tak nak tahu nama dia lah, tak peduli lah saya nama siapa pun. saya nak tahu apa impak sebelum kita start apa impak besar tak impaknya, sebab kita tahu Amerika dan juga China ni dia rakan niaga yang agak gede lah. Gede ke gedi? Yang besar. Jadi apa ke impact dia? Dan kali pertama lah saya nampak dia pakai mask kan. Akur juga. Ya. Dia bila dia semakin dikecam kan kerana pertambahan kematian yang 3 million tu. Banyak yang tidak seimbang. Kematiannya semakin tinggi. Tu yang dia takut tu, dah mula takut dah. Bila setiap ujian itu berani ke atas manusia tu, sebenarnya dikritik tau. Dah dia buat ujian vaksin ke atas manusia, maknanya ke atas tak mereka menjadi. yang terdedah dengan COVID ni. Dan pada masa yang sama kematian masih terus meningkat. Apa yang dijanjikan ialah spekulasi. Hari ini sentimen dan spekulasi terhadap vaksin menjadikan stok market meroket. Menarik. Tapi sebelum mukadimah tu sikitlah Cikgu, Cina ada impact China. apa-apa tak? Baik, jika dia proceed seperti mana berjaya pada fasa 1, maka gold akan jatuh teruk. Risk aset akan mengalami kejatuhan. Yang pertama. Yang kedua, nilai mata wang Amerika akan meningkat. Itu yang akan berlaku lah. Sebab kesannya adalah macam mana pun dia akan memihak kepada Amerika, seperti mana phase 1. Ingat phase 1. Phase 1 jika dia gagal dia sign, katalah phase 2 ni gagal sign, maka risk aset akan bertambah tinggi, terutama safe haven iaitu emas, dan dolar akan struggle dan semakin rendah. Tapi jika berjaya ditandatangani, maka nilai currency akan meningkat, dan ini akan sedikit mengurangkan ataupun kutipan terhadap risk aset seperti stok dan saham-saham di Nasdaq dan Dow Jones serta SP500 serta Euro Stock akan mengalami penyusutan data indeks. Dan yelah, sampai masa pun director-director kaya-kaya ni kena rugilah juga kan. Terpaksa rugi dah kan. Yes. Sebab China ni banyak sangat mengimport barang daripada Amerika, lepas tu dengan tag-tag harga yang telah dipersetujui. Jadi saya kata Amerika boleh hidup ke? Dia bukan China yang import pada Amerika, Amerika import pada China. China beli gandum, beli beli soya. Soya tu perjanjian paksa. Tu phase 1 dia paksa. Paksa. Sebab China banyak memegang patent pending daripada produk Amerika.
Alright, okay. Dia kalau dilihat dari segi sinopsis, di belakangnya adalah mempertahankan patent pending produk-produk Amerika kepada Amerika. So apabila dia dibawa ke negara China, sebagai seorang peniaga ataupun investor di Amerika, tentu mereka nak cari kos yang paling rendah. Betul. Okey, bila dapat kos yang rendah, negara China menawarkan kos yang rendah dan tenaga kerja yang ramai. Betul. Jadi itu di sana dan mereka juga ada tenaga mahir dengan kadar gaji yang dilihat reasonable berbanding dengan kepakaran di Amerika itu sendiri. Mahal. Jadi bila produk itu masuk ke dalam negara seperti Apple, macam mana hebat Core 12 Bionic dia punya processor sekalipun, 8 core, 8 core, 24 core, belakangnya made in China. Itulah tak, itu yang saya cakap. Itu yang saya tanya, impactnya kuat ke ataupun boleh bergantung dengan negara-negara China lain ke? Jadi pentadbiran Trump sedikit sebanyak mereka sangsi bahawa kualiti dan capability kemahiran Amerika ini khawatirnya ada yang diciplak, ada yang di sadur. Itu sebab bila kita lihat China cepat untuk mengikuti perkembangan Amerika ni, zoom laju sangat. So dia macam untrusted dalam perkara ini. That's why dalam phase 1 dia defend pattern ni sebaik-baik dan sehebat-hebatnya. Dan cara pertama untuk dia menang dalam perkara ini bukan kira win-win situation ya. Ini mesti menang. Dia tak boleh menang. Win-win, dia kena mesti menang. Okay. Dia mesti menang bermula sekali Trump memberi alasan untuk menyelamatkan pengundi-pengundi beliau seperti para petani. Jadi China wajib dengan membeli sejumlah banyaknya soya bean. Itu yang paling penting dalam sektor pertanian, agriculture. Hakikatnya dia nak pertahankan hak Amerika tu supaya China ke belakang sedikit. Teknologi China terlalu maju disebabkan itulah alasan dia, patent pending itu di copy ataupun di duplicate. Tapi betul lah, bab kopi ni hari ni keluar, besok je. Yalah, pagi sekarang keluar, petang China dah ada. Kejap mocha, kejap latte, kejap cappuccino kan. Ujungnya tetap kopi kan. Itulah curiga tu sampai bila-bila pun tak hilang. Patutlah dia nampak marah sangat petang tu. Dia marah lah. Cuba dia kata ada China kopi Boeing tak? Boeing tak buat kat China. Betul lah. Boeing buat dekat Amerika. Cuba kalau Boeing tu buat kat China, mesti dalam terang mesti sebab Boeing tu share-nya besar pada dia. Sangat besar. Itu antara sebab lah. Okey, menarik tuan-tuan. Standby lah. Saya saja tanya je. Saya nak tahu ke mana arah goal pergi. Nampaknya akan ke bawah kot. Ke bawah. Okey, tapi tak apa. Untuk hari ni cikgu, episod yang ke-137 saya serahkan ke Chopang buat cikgu. Mula-mula sekali saya sedar diri saya salah tekan. Saya lambat tekan. Saya jual USD CAD pada paras 1385. Kemudian saya keluar. Lepas tu saya nak tekan lagi, boy telefon suruh naik. Saya biarkan sampai atas 1346. Ini semua apa-apa pasal. Elok-elok dah aku tahu. Bukan rezeki. Tak apalah, dapatlah beberapa P jadilah. Nantilah kita selesaikan dulu kita punya on air. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar-pendengar setia Siri FM di luar sana. Tidak kira apa jua latar belakang anda, tidak kira apa jua lifestyle anda, tidak kira apa jua trading style anda, tidak kira apa jua competitive trade method anda guna pakai sepanjang masa, asalkan saja ia bermanfaat. Marilah bersama-sama kita panjangkan. Macam mana yang biasa kita dengar sekian lama dan saban waktu, tak handsome tak apa, tapi dah tahu tak handsome tu faham aje lah. Dah memang tak handsome. Okey. Naik penat saya dengar tagline tu. Hari-hari orang duk ngajuk depan saya. Saya nak cakap apa? Kalau saya nak cakap nanti rasa macam tak apalah, tak payahlah, biarlah. Dia dengan cara dia. Dah nama tak handsome. Tak sedar diri tak handsome dah lah. Apa masalah kan? Baik tuan-tuan, sedikit kita ceriakan sedikit suasana. Tidak itulah kata nak menyindir sesiapa pun, tetapi itulah dunia dalam forex trading. Beberapa perkara yang hari ini dibangkitkan kepada saya tentang ada yang tanya hukum, ada yang tanya mengenai adakah pilihan yang betul,
bila masa untuk buy dan sell itu boleh tak jatuh hukum apa semua. Saya kata hari ni ada beberapa perkara yang di luar jangkaan saya, tetapi masih berkait dalam dunia financial instrument trading kita yang kita hadapi ini. Benda ni dah banyak kali dikupas dalam maksudan, so betul, bukan di sini untuk kita bincangkan, cuma ada kelebihan masa insya-Allah mungkin kita cuba-cubalah sikit-sikit. Ada kelebihan masa insya-Allah. Alright, terlebih dahulu saya nak share sekejap kat page saya ni. Sekejap. Baik tuan-tuan, hari ni kita dah setengah Julai ya. Kita dah 15/7. Biasa orang kata tengah bulan, tengah-tengah poket kering, waktu-waktu macam ni lah. Tunggu 5 hari 6 hari lagi. Malam-malam radio night kita ni segala 1001 macam mood boleh keluar kan. Mood ada. Nak melastik melangit ke bintang pun semua ada. Nak sepak dinding pun ada. Nak macam tadi dah tekan betul ngada-ngada kan. Baru pada muka. Itulah pasal kalau tak dah 200% dalam tangan, sabar je lah. Tapi tak apa, kita mulakan hari ini dengan suatu perkara yang saya letakkan sebagai menarik perhatian. Banyak impak hari ini yang besar, antaranya counter USD CAD. Yang kedua, counter AUD adalah counter yang paling kuat setakat ini untuk hari ini, sehingga jam 10 malam ini masih lagi the strongest currency untuk hari ini, Aussie dollar. Dan kita dapat saksikan di awal pagi lagi dah melihatkan counter commodity mendapat satu impak yang kuat. Kemudian kita dapat menyaksikan the skyrocket of the stocks hari ini sangat kuat. Euro stock sangat kuat, Dow Jones sangat kuat, Nasdaq juga kuat, SP 500 juga kuat. Yang tak sangat kuat lah, tak berapa kuat, dia tak sangat kuat. Ada ke perkataan tak sangat kuat? Ada ya? Ke tak berapa kuat? Hari Rabu je keluar kata-kata beli ni. Dan yang tak sangat berapa kuat adalah American dollar. Ya, yang lain semua kuat sangat, kuat semuanya. Termasuklah emas kita yang ramai yang dah predik untuk jual, tetapi dia rally lagi. Bila nak jatuh seperti mana yang diidam-idamkan, umpama melontar batu di tengah jembatannya tak jumpa, runtuh macam tu aja. Macam mana juga kan? Payah juga. Pelik bahasa aku ni. Okey, saya tengok kepada jadual berkala kita sedikit, dan yang menarik hari ini adalah mengapa saya memperlihatkan Eurostock, Dow Jones, Nasdaq, Standard & Poor's 500 menjadi satu fokus sedikit lah, bukanlah mesti nak fokus, tetapi fokus sedikit yang boleh menjatuhkan dolar pada hari ini. Dan kejatuhannya itu melepasi lebih daripada setakat ni dah lebih 10 jam, 12 jam dah dia jatuh. Dan sepatutnya commonly di waktu Amerika counter begini, mereka yang taksub dengan dolar akan mula untuk membeli di kala dolar tengah rendah. Tetapi kejatuhan di kali ini adalah kejatuhan yang pada saya dia akan melepasi sasaran-sasaran data-data berkala, kerana ini ada kaitan yang sangat-sangat sensitif terhadap the vaksin. Dan saya mengikuti episod ini bermula daripada hari Isnin yang lalu, perlahan demi perlahan, apabila sebuah kelab disco pula itu Modesto, dia Modena, silap. Dia Modena. Ini lebih kepada spekulasi. Sebelum saya buka data berkala, kena faham macam ni. Dolar Amerika sangat prihatin, ataupun saya tak kata terkesan ya, sangat prihatin. Istilah bahasa orang putih kata correlate. Bahasanya correlate. Correlate tu bukanlah prihatin maksudnya, tapi correlate itu terkesan dan terpaksi terhadap risk asset ataupun aset yang berisiko. Apa aset yang berisiko, tuan-tuan? Aset yang berisiko ni saya mudahkanlah adalah kumpulan-kumpulan saham. Bila-bila masa saham boleh jatuh, dan bila-bila masa saham boleh terbang. Bila-bila masa saham boleh menjadikan orang itu billionaire, seperti anak murid saya dalam tempoh 40 minit membuat $12,000. Ikuti bersama saya. Tak kaya, tak apa, tak handsome, lagilah tak jadi apa. Aduh, aku pegang betul perkataan tu. Sabar. Jangan marah, kita gurau. Okey, bila sesuatu yang melanda dalam bentuk spekulasi dan sentimen ini, dia memberi rangsangan kepada kebanyakan counter.
Tetapi untuk saat ini, di minggu ini, dia sangat terkait dengan tajuk yang dipanggil the vaccine. Okey, vaksin ini di dunia sekarang yang telah pun membuat deklarasi bahawa Amerika telah mewujudkan beberapa bentuk kuasa kuda Mustang bukan ya, kuasa kuda, okey, the workhorse, satu pasukan seperti mana yang dilantikkan oleh Trump beberapa bulan yang lalu, di mana mereka yakin mampu mengadakan vaksin. Akibatnya, kejadian ataupun testimoni terhadap manusia yang dilaksanakan beberapa ketika hingga dikritik. Ada yang mengatakan Amerika keluar daripada WHO. Okey, tak salah dia nak keluar demi pasal lah, saya dah terangkan kan minggu lepas kan. Okey, dan hari ini kumpulan doktor-doktor pakar daripada syarikat yang dipanggil Moderna ni, mereka memberi statement bahawa the positive sign pada bulan ini mereka mampu mengadakan vaksin bagi menyahaktifkan coronavirus. Berita ini sangat hebat kalau dilihat. Tetapi ingat, ia adalah kumpulan dalam sentimen. Okey. Oleh sebab itu, dia melonjakkan pasaran saham. Ya? Bukan hanya di Amerika, tetapi di Eropah dan juga di Asia pada hari ini. Okey. Nanti saya buka sedikit dia punya ni apa benda yang keluar ni. Kita hide dulu, kita buka. Cuba tengok di sini. Saya ni taklah rajin membaca, tapi rajin melihat. Okey, nama dia Bloomberg. Bloomberg nama dia. Abang Bloomberg nama dia kat sini. Abang Bloomberg. Nampak tak kat atas ni yang berjalan-jalan ni? Kita ada DAX Index, Nikkei. Ini belah siang lah, kita cakap belah malam. FTSE 100 ni, ini di kaunter London time. Eurostock, inilah saya kata kumpulan saham di Eropah. Tengok peningkatan dia, tak ada satu pun yang merah. Tengok Dow Jones Future. Dow Jones ni yang saya kata sebut tadi, Dow Jones awal-awal lagi. Tengok betapa kuatnya, betapa hebat dia sedang meningkat. Lagi apa yang ada, kita jalankan sikit. Kau jalan lagi boleh tak? Jalan terus, akan senang. Segalanya hijau. Okey. Tengok secara lambang Ingat, stok yang meningkat di semua kaunter bermula daripada Asia, London dan sekarang di Wall Street terus meningkat macam ni. Ini akan menjatuhkan nilai dolar currency, terutama USD/JPY. Dia akan correlate jatuh. Dan yang paling kuat di saat ini adalah kaunter yang kedua. Siapakah musuh Amerika? Seteru dia, negara China. Siapa proxy currency dia? AUD, USD. Tengok berapa kuat AUD terbang. Boleh nampak tak kat sini? Saya kalau nak cerita pasal bab teknikal, nanti saya tak nak argue. Teknikal akan nampak, oh ini dah overbought, overzone, you kena sell, you kena buy, kena buy. Itu betul, tak ada masalah. Apa yang saya cakap ini, yang saya terangkan hari ini, Bismillahirrahmanirrahim, yang awal-awal lagi saya sebut tadi adalah bagaimana seorang trader melihat kesan terhadap stock index yang semua hijau dan apa currency yang akan terkesan. Tengok itu dulu tuan-tuan. Macam kita nak mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun buka. Sekali buka, alamak, Al-Kisah. Maka tersebutlah sebuah kisah. Okey. Kupikirkan kitab tafsir. Punya kitab Al-Kisah. Okey, maknanya kita pegang aja sesuatu buku tu, kita tahu, kita dah nampak, oh ini pasal tafsir, oh ini pasal cerita apa ni, oh berniaga secara online, halal ke haram, oh ni kata tak boleh, tu kata boleh, ni kata tak boleh, tu kata tak boleh. Pegang buku tu ataupun kitab tu, kita dah tahu dia punya maksudnya macam tu. Itu yang saya nak gambarkan bila tengok kedudukan stock index. You tengok stock index macam ni yang berpanjang-panjang macam ni, ini akan menyebabkan the correlation of risk asset ataupun aset berisiko mendapat demand. Bila stok yang mendapat demand, maka dolar akan mengalami kelemahan dalam mata wang, iaitu di sell dan sell.
sama ada secara rally yang panjang untuk tempoh sehingga habis counter, bermula besok lagi semula, ataupun berperingkat demi berperingkat. Selama mana stok tidak mengalami kejatuhan, selama tu dolar akan sukar untuk mendapat kenaikan. Naik sikit bukan tak ada tuan-tuan, ada. Bukan tak ada. Bukan tak ada, tapi tergelincir. Itu Shanghai Sekon seketulnya je merah. Itu pun dekat mana? Kat Shanghai, turun kat China sana. Hari ni kan malam tutup. Betul. Siang tadi. Lihat SP500 berapa banyak dia naik? 36 poin. Puluh poin naik dia, bukan sikit-sikit. Banyak. Okey, selesai buat yang itu. Tengok Nikkei sampai ratus-ratus poin. Bukannya sikit tuan-tuan, banyak. Okey, tengok dolar indeks. Tak kejatuh. Kejatuh namanya. Bukan kita bakar je. Baik, so apakah counter yang akan menjadi rujukan utama sehingga stok sebegini hebat untuk kebanyakan? Tengok dolar USD JPY jatuh. Tengok dia correlate terhadap the safe haven Euro USD semakin meningkat. Tengok gold spot, jatuhannya agak perlahan dan mendapat demand semula. Sekarang tadi ada USD CAD dan kita tahu setakat USD CAD tadi jam berapa? 10. Kita refresh kejap. Okey, dia punya result is maintain ataupun stagnancy, kekal. So bermakna tak ada perubahan dari segi bentuk polisi. So ini akan membuat kedudukan Canadian dollars agak selesa. Kan? So kita turun bawah sini tengok. My God, you are second runner up, brother. The champion tetap Aussie dollar. Itu memang champion. Selesai. Okey, kita buka sekejap. Sekarang saya nak kupas, nak bagi tahu apa counter dalam banyak-banyak stok yang ada sekarang ini. Stok ni saham bukan Magnum 4D, bukan Stok ni yang menyebabkan counter-counter di peringkat Asia sampai hari ni mendapat demand dan menyebabkan dolar jatuh. So as a trader dah nampak macam tu, you kena sell off the dollar. Bila you nak sell off the dollar, you pilih counter apa pun. Euro USD, GBP USD, AUD USD, USD CAD, gold, minyak, semua itu semua kena buy, kena beli walaupun perlahan, 15 pip, 20 pip. Ambil peluang, buy. Saya hari ni dapat 2 pip je, jadilah. Dapatlah 20 sen je, jadilah. Kalau tak, dapatlah $40. Tapi tak apalah, semua kefahaman tu ada. Okey, tengok Dow Jones hebat. Okey, antara banyak-banyak ni nak pegang, kalau nak melihat yang paling utama, pegang Dow Jones, pegang Eurostock 2 dan SP500. Pegang 3 ni dulu, insya-Allah. Ketiga-tiga ini akan bergerak secara one way ticket to the zoom. Dia jalan sikit, dia naik sebelah ikut naik, sebelah ikut naik. Alright. Okey, bila nampak macam tu, apa currency counter yang kita nak enjut Nak enjut ke nak tekan? Ingat, henjut kalau ragu-ragu jadinya apa? Dia jadi gharar. Bila jadi gharar, dia jadi apa? Dia jadi haram. Kerana apa? Kamu tak ada punya ketetapan dan tak yakin, boleh jadi pada judi. Hati-hati dalam as a traders. Dan bila kamu yakin tetapi terlalu tamak, dia ada dua benda yang jadi maksud. Tanpa ilmu atau dengan ilmu. Tanpa ilmu adalah takkan sudah. Kena tak kena sudah. Itu tanpa ilmu. Dengan ilmu, tak apalah, 2 sen macam Azlan, 2 sen. Aku sikit-sikit je, 2 sen. Aku sikit-sikit je, 2 sen. Lepas tu buat SSS panjang dia punya entry. Itu Azlan Hashim. Tapi dia buat begitu sebab apa? Sebab dia punya ilmu untuk dia letakkan di mana posisi dia. Itu yang kita nak. Okey, tadi kalau kata ya tak ya jadi gharar ujungnya jadi haram. Haram jadinya kau bukan seorang trader, kau seorang penjudi. Boleh jadi macam tu. Boleh tak jadi makro? Apa makna makro? Tengah-tengah. Betul lah tu. Makro tengah-tengah. Ya. Okey. Saya tanya, boleh tak trade jadi makro tak? Trade jadi makro. Buat tak berdosa. Tu tinggal. Dia buat macam mana?
Buat tak berdosa. Buat tak dosa. Lepas tu tinggalkan ha. Baiklah macam tu. Okey, makruh tu betul. Dibuat tu tak ada dosa, maknanya tak salah. Tak salah. Ditinggal dapat pahala. Itu maknanya apa? Maknanya kau tak trade, kau duduk tepi. Itulah dia namanya trader yang duduk tepi. Itu makruh hukumnya. Kenapa kau tak tekan? Tak apalah. Modal kecil. Tiba-tiba tekan tak tekan. Tak tekan pun tak apa-apa, tak dolar pun tak apa. Tak trade pun tak apa. Dah jadi harus dah pula sebagai seorang trader. Pasal kamu ada account trade tapi kamu tak trade. Sebabnya apa? Yelah kau tak depo, macam mana kau nak trade? Tapi ada account trade. Dah jadi hukumnya harus. Macam-macam kita belajar malam ni tuan-tuan. Saya naikkan mood ini semua sebab saya nak melihatkan malam ini kita punya syllabus adalah bagaimana stock index ataupun stock counter memberi panduan kepada kita dalam memilih counter currency. Teknik akan membantu dalam pemilihan harga. Tetapi macam saya kata tadi, tengok je yang hijau ni melantak-lantak, dah nampak dah counter apa aku nak trade. SP500 hijau. Tadi apa? Kemudian apa? Eurostock. Tengok Eurostock. Ding 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 ding, mana Eurostock? Okey, SP500 nampak ada peningkatan 43.60 point. Banyak ni, bukan sikit. Kita tengok Dow Jones, kedua Dow Jones Futures, tengok kenapa dia meningkat 396 poin. Banyak tuan-tuan. Ini kalau Bill Gates ni, setiap seminit tak berapalah duit dia dapat. Tengok Eurostock 70 poin. Banyak. Ini kat sini insya-Allah membantu kita. Apa currency-nya, iaitu akan merendahkan nilai currency dalam bentuk American dollar. Habis cerita. So once sudah pegang dia punya method ini ataupun the understanding in fact benda-benda ini, maka Asia richest man set his sign of Silicon Valley with 220 billion firepower. Dia cerita 20 billion je, dia ingat geram aku lah. Okay, so counter apa yang akan menjadi mendorong, maka di situ syllabus kedua kita adalah memilih apa yang menyebabkan counter stock ni meningkat. Mesti ada satu yang mendorong daripada pagi sampai hari ini stok mendapat bidaan. Mesti ada topik ataupun asbab di belakangnya. Seperti mana yang selalu kita cakap, sesuatu yang berlaku dia ada sebab dan musabab. Maka antara tiga perkara, from technical dah lihat, dah tahu technical akan menjual dolar, dah nampak kan? Fundamental dah nampak, yes, the stock counter dalam keadaan yang demand ini bermakna the correlate terhadap dolar akan mendapat supply, so dia akan dijual, dah nampak, fundamentalnya nampak. Tapi apa sebabnya? Maka tengok kumpulan ketiga. Market terbentuk dalam tiga perkara. Dia ada fundamental, dia ada technical dan dia ada sentiment. Tahu kan? Benda ni kita dah ulang banyak kali daripada prasekolah lagi. Sentimen dan spekulasi. Dalam hal ini, apakah spekulasi yang telah pun mendorong stok mendapat demand? The vaccine. The vaccine yang diberitakan oleh Moderna akan dihasilkan ujian mutlaknya pada 27 hari bulan 7. Hari apa maksud? 27 hari bulan 7. 27 buka kalender ni. Okey. 27 hari bulan 7. Atau lebih awal daripada itu, tetapi tidak akan melepasi bulan 7. Bulan ini dia tetap akan uji keberkesanan vaksin ini yang dijangka menyahaktifkan coronavirus terhadap manusia, yang dijangka berjaya mendapat penawarnya oleh pihak Moderna, menyebabkan saham dia terbang tinggi. Betul. Okey, so bila dah nampak itu, kan, dah nampak cerita itu, kita carilah hanya satu, nak cari counter Moderna ni kat mana nak cari ding 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 ding. Salah lah Pak Su, salah. Minta maafkan saya ni kadang-kadang terlalu rajin, tekan satu lah. Nampak? Ni kita tadi pergi dekat indeks keseluruhannya kan. Sekarang ni kita nak cari ini bentuk-bentuk saham ni, saham ni semua ada kat sini. So di mana nak cari counter Moderna tadi tu? Moderna. Type bila kat sini susah pun. Moderna. Nampak tu? Ni Moderna instruction. Tekan aja keluar. Kau tengok counter Moderna punya saham. Berapa dia meningkat? 9.82 dolar dia meningkat. 13.08%. Daripada bila ni? Tengok dia open 87.90
Sebelum tu kemudian dia close 75 and then dia naik balik semula dan sekarang average pendapatan dia 13.08% meningkat. So ini cerita Moderna. Moderna vaccine produce antibody in all patient tested. Ini berita ni setiap hari diupdate. Bayangkan seluruh dunia sekarang ni memang nakkan vaksin untuk coronavirus, dan mereka kata mereka akan tunjuk bukti keberkesannya pada 27 hari bulan 7 atau lebih awal, tetapi still dalam bulan 7. Kalau lebih awal saya tak pasti bila, mungkin 25, 24 dan sebagainya, atau mungkin kelewatan, tapi 27 hari bulan 7 adalah tarikh yang mereka letakkan sebagai the official date. So nak ke arah 27 tu daripada sekarang 15 kirakanlah. So ini bermakna setiap hari para pembina saham dah mula nak membeli lah saham ni. Memang dia akan beli je. Confirm. Dia akan terbang lagi tinggi. Tapi katalah kita tengok saham Moderna ni full chart view. Alright, nampak ni. Ni saham Moderna ni. Ini berita dia, sorry. Ni. Sekejap ya, kita okey. Hari ni 15 hari bulan 7, bermakna sekarang 10.43. Okey, maknanya kita lewat sejam daripada Amerika Syarikat. So ini adalah live yang Nasdaq keluarkan. Ni dekat kaunter Nasdaq. 10 harganya adalah sekitar ni 12 Julai. Alah, susah sangat itu kat sini. Geram betul aku. Sekejap kita ambil dekat Market Watch. Market Watch ni pun lebih menarik sedikit. Oh, great. Okay. Market Watch pun senang nampak. Moderna instruction Nasdaq. Okay. Right. Kita pergi ke ni, ada istilah daily kat sini. Dia ada pergi pada candlestick pun boleh. Kita boleh nampak kenaikan dia terbang ke atas ni. Ni kita nampak satu gap yang cukup cantik daripada hari Isnin yang lalu. Hari ini sangat ketara kenaikan dia. Dia ada gap. Ini bermakna kalau dia jatuh, dia akan jatuh teruk. Okey, itu satu perkara lah. So kita nampak dari segi bentuk indikator kat sini. Okey, lower chart ni kita tinggal dulu. Overlay ni kita letakkan dulu swing average. Senang nak baca. Dan kita buang MACD ni, kita buang dividend ni, kita buang split ni, earning kita buang, volume kita ambil satu je, simple moving average. Dan kita edit, kita boleh tambah period 50 ni. Okey lah, tak ada masalah lah kot pada saya. Okey, clear. Right, lihat kenaikan dia. Okey, dia start jatuh 29 hari bulan 5, betul. Kemudian dia mendapat demand terus sehingga kepada hari ini, berita yang semakin ketara untuk dia publish dia punya result terhadap kedudukan vaksin yang akan dijangka akan semakin tinggi. So kedudukan kenaikan previous close daripada $75 sekarang dah jadi $83. So ini banyak ni kenaikannya, bukan sikit. Banyak. 10% lebih dia naik, 10% lebih dalam tempoh semalam dengan hari ni. So dalam tempoh 24 jam naik 10%. Kita bayangkan jika dia sampai ke 27 ni, boleh pergi kepada 100%. Sasaran secara purata. Alright, selesai bab yang tu. Ada orang menangis ke? Oh, tak apa, iklan. Alright tuan-tuan. Okey. Apa yang kita kembali semula kepada right. Ini tadi indeks yang sedang berlaku ni. Dan kita tengok pula dari carta MT4 kita. Okey. Carta MT4 kita. Okey, sekarang kita simpan dulu yang ni. Simpan yang ni.
simpan yang ni ada US 500. Dan kita tengok kepada kita ambil keseluruhan show all. Kita tengok euro stock kita. Mana euro stock kita kat sini? Okey, ni euro stock kita. Kita tumpang kat sini lah euro stock kita. Ni euro stock kita sedang terbang ke atas. And then kita ambil pula kita punya SP500. Mana SP500 kita? SP500. Okey, pun sedang meningkat. Nampak SP500 kita ada. And then kita daripada SP500 kita tengok pula Nasdaq. Ada Nasdaq tak kat sini? Tak pun, kita ambil minyak lah. Kita ambil satu minyak, kita tumpangkan dekat GBP AUD. Okey, minyak. Okey, and then kita ambil lagi counter correlate seperti American dollar ada USD JPY, gold kita ada kat sini. And then kita tengok AUD USD yang paling kuat ya. Hari ni sangat kuat. Pada saya the most powerful currency lah hari ini. Kita tumpangkan di sini. Yang paling atas ni sekarang 7035. Saya masih meletakkan AUD untuk pergi kepada harga 64 sen selepas ni. Dia akan reverse ke bawah. Dia akan jatuh selepas ni. Ada beberapa faktor. Tu kita tak nak kupas hari ni. Mungkin lagi 7 tahun akan datang lah kalau ada rezeki. Wah. Yalah. Bila tajam dah makin besar lah. Kalau tajam dah kecil lah sikit. Kecil. Okey, kita alright, dah full screen kan? Alright, ini indeks Jepun pagi tadi kita nampak ada peningkatan SAS. Alright, and then kita ada AUD USD yang the most powerful. Kita boleh nampak kalau AUD ni saya sangat suka setakat ini because the support is very clear. Very clear. 1, 2, 3 double bottom, triple bottom, ujungnya bell bottom. Alamak, on the spot, on the way. Alright. Kau team 1, 2, 3. Alright. So minyak mula nak meroket. Sasarannya adalah 65 sen 65 sen pula, $65. Minta maaf, sasaran saya minyak $65 untuk lagi atas. So nampak gaya minyak kita Pak Su 95, RM2.5 kot, RM2.25 lah lepas ni. Berat apa? Alright. Saya masih kekal dengan emas paras harga 3,000 daripada harga 18 ni ke paras 3,000. Saya masih kekal untuk sepanjang tahun ini. Saya terlewat sekurang-kurangnya angka 1,900 ke atas. Untuk 3 bulan yang akan datang. Alright, USD JPY ni yang saya katakan tadi, impact dia semakin rendah. Tengok Eurostock. Alright. Eurostock kita ambil satu trend line. Bukan nak belajar teknikal saya nak pairkan apa yang saya saya tak nampak pula ni. Kalau apa je. Berat betul. Kalau putih lah pula. Merah lah. Oh nampak. Kan nampak merah. Yes, nampak tu. Selesai. Dia dah di atas trend line. Begitu juga dengan kita lihat USD CAD juga semakin rendah. Ini saya sasarkan kepada 134 lagi bawah sini untuk sehingga sepanjang minggu ini ke sasaran di sini. Ni dia dah melepasi dia punya support dan ke yang baru ini untuk lebih rendah. So ini menandakan bahawa kedudukan Bank of Canada sangat baik. Minyak dijangka akan mendapat drifting meningkat dan USD CAD akan semakin rendah kan. Okey, selesai. Dah nampak segala chart macam mana saya buat correlation. Lihat di sini. Kemudian counter pilihan saya adalah counter USD JPY, induk saya, dan yang lain automatically USD CAD juga akan jadi merendah. Apalagi yang pada USD CSF juga akan rendah. Lagi apa yang depannya USD lah insya-Allah. Maka tengok kedudukan USD cash kita ataupun SP500 kita semakin meningkat. Kemudian Nikkei juga meningkat. Kemudian tengok Eurostock sekarang semakin meningkat. Ini kalau kita besarkan sedikit kita boleh nampak. Nampak tu, ni very big candle dalam daily. Bukan senang nak patahkan candlestick yang tengah terbang macam ni. It takes 24 jam baru dia boleh selesai. So tak boleh nak jual, memang buang duit kalau buat jual juga. Dan kita tengok pula situasi sini tak ada Dow Jones sebab dalam ni dia hanya beri kita kedudukan indeks Eropah
FTSE ada, FTSE untuk London ada. Mana FTSE kita? Ya, USD index ada. Okey. UK 100 ada. Sini tak ada. Maknanya hanya beberapa kaunter yang dipilih. So at least kita ada panduan dari segi bentuk Eurostock lah. Terima kasih jugalah ada Eurostock kat sini. Alright. Okey. Itulah dia situasi kita. Situasi ini barulah kita dapat pilihan bahawa ketiga-tiga elemen dalam pasaran hari ini ketara. Technical kita ada, fundamentalnya kita ada, spekulasinya kita ada. Ya, iaitu spekulasinya adalah mengenai the vaksin yang ini, yang Moderna ni tadi. Okey. Ni lah saham dia dan kenapa kedudukan dia semakin meningkat disebabkan apa? Sebab investor melihat bila vaksin ini tercapai, maka stok akan meroket. Stok Moderna ni meroket. Stok Moderna meroket maknanya orang beli stok dia kan? Betul tak? Betul. Sebab dah nampak keuntungannya besar. Sebab vaksin ni akan dijual di seluruh dunia. Memanglah besar pulangan dia kan. Okey. Adakah sampai masa dia test tu nanti? Ataupun dia akan berterusan dia punya? Ini kalau saya baca ni, saya baca sekurang-kurangnya 3 bulan 6 bulan ke depan, ke atas saja. 3 bulan 6 bulan ke atas lagi. Baik. Okey, ditakdirkan dia sukses, memang dia akan, ini boleh pada saya boleh sampai $200, $300 boleh sampai harga saham ni. Dia contoh, saya bagi contoh. Siapa trade Nvidia? Oh, saya dah cerita saham pula. Siapa trade Nvidia? Apa Nvidia nak cakap? Nvidia. Apa? Nvidia. Susah benar nak menyebutnya. Nvidia. GeForce. Kan? GeForce kan? Right. Itu adalah card reader apa? Card reader apa? Graphic card. Graphic komputer. Yes, graphic komputer. Siapa trade tu? Nvidia. Susah benar menyebut. Nanti kejap saya nak tenangkan jiwa. Nvidia. Betul tak boy? Nvidia. Okey, Nvidia graphic card tu. Dalam tempoh 3 bulan semasa PKP ni, dalam bulan 8 saya tengok perkembangannya, daripada nilai harga $100 purata dia melompat ke $300 lebih. Wow, PKP ni besar. Dan dia dibentuk oleh dua orang 4 orang owner dia. Okey, cincai. Setiap seorang puluh bilion dia punya profit. Dia baru declare, saya ingat minggu lepas kot, Nvidia tu. Tengok. Jangan kata daripada 100 nak pergi 300 tu susah, senang sangat. Stok memang saya kata terang-terang, dia kaya, sangat kaya. Tapi kalau dia miskin, tak ada tanah nak pijak, tanah kubur pun kita minta. Itu impak pada stok. That's why tak kaya tak apa, tapi sedol lah diri tu tak handsome. Aduh, masalah juga. Itu dia. Okey, apa malam ini barulah kita hanya 15 minit lagi. So saya rasa untuk malam ini kupasan kita adalah pembelajaran dan pengajian bagaimana membaca counter stock untuk melihat correlate terhadap counter currency. Kedua, setelah itu lengkapkan technical dan juga fundamental dia apa, barulah selepas kita dah membaca counter itu, kita lihat apakah perkara yang menyebabkan counter ni bergerak secara aktif selari kan, daripada Asia sampai kepada Wall Street, di mana segala peningkatan indeks itu mesti ada sebab, dan ia adalah disebabkan counter saham. Dan bila counter saham dia bergerak paling utama adalah melalui spekulasi kan. Itu pengajian kita. Apa itu spekulasi dan sentimen? Adalah perkara yang mendorong nafsu. Ni bahasa kasarnya pula, nafsu pedagang. Nafsu pedagang. Dan bahasa kurang hajarnya serakah manusia. Serakah manusia ni yang nak untung besar melalui sesuatu janji, tapi belum pasti, iaitu the vaksin. Dan kita tahu bila ada isu besar seperti pandemik, seluruh dunia akan tertumpu. Dan bila tertumpu, situlah terkumpulnya duit. Dan bila terkumpulnya duit, maka kepada siapa duit itu nak diberi? Dahsyatlah dia berani lah dia bagi statement macam tu. Jadi ini semua dengan izin Allah SWT. Seandainya Allah Ta'ala izinkan 27 Julai nanti the vaccine is settled down, maka tidaklah segagah mana COVID pandemik ni, kata Donald Trump.
Kata Donald Trump, kita berjaya mendapat penawarnya. Sedangkan SARS tak ada penawar, Anthrax tak ada penawar, Ebola tak ada penawar, influenza influenza itu semua dikawal. Penawarnya tak ada tapi dikawal. Japanese encephalitis dikawal. Alright? Tapi yang ni dia nak Aedes dikawal. Denggi tak ada penawar. Cuma boleh kawal sampai sekarang. Combi. Tapi tiba-tiba COVID-19 Trump kata, well, we got the antidote and the vaccine, so we win. Ni semua izin Allah Ta'ala, tuan-tuan. Okay, apa kesan jika the vaccine is tak jadi ataupun failure? Maka memang akan berlaku the drop shot, jatuh memang akan berlaku. Saya kata memang akan berlaku. Tetapi sejauh mana Moderna mampu mengawal kejatuhan saham mereka selepas mereka menjadi kaya raya sekarang? Pada asalnya hanya lebih kepada pharmaceutical yang sederhana je. Datang Donald Trump melantik pakar-pakar ni, dan Moderna antara orang channel yang pro kepada Parti Republik, diberi kepercayaan untuk menghasilkan the vaksin, maka saham syarikatnya mendadak-dadak. Ini tengah kaya memang dia orang boleh kaya. Okey, ditakdirkan tak jadi, saham tu akan jatuh. Tetapi sejauh mana mereka mengawal kejatuhan itu supaya the investors tidak berubah ataupun tidak lari daripada pegangan saham. Okey, dan itu akan merubah lagi dia punya face buku dia. Face buku dia berbeza. Okay. Cover buku tu. Okay. So bila dia berbeza, dia akan decorrelate semula. So bila dia correlate semula, stock market akan jatuh, maka currency dollar akan mendapat demand semula. So at that time dollar akan menguat, emas akan mengalami retracement dia, kejatuhan dia. UK akan mengalami rebouncing ke atas, euro dollar akan mengalami kejatuhan di retrace, GBP USD antara yang sedang struggle untuk naik sekarang ni akan terencat sedikit, GBP JPY akan perlahan kenaikannya. Kemudian apa lagi, AUD USD yang saya sedang lihat untuk jatuh ke paras 64 sen daripada sekarang. Saya memang menantikan jualan di peringkat tertinggi untuk sasaran saya kepada paras 64 sen. Ini sasaran saya 65 sen, 65 sen, dan yang ini adalah 64 sen. Dua sasaran harga yang saya sasarkan AUD USD dalam tempoh sehingga hujung tahun ini. Sekarang pun dah bulan 7, 8, 9, 10, 11 untuk dia berada pada paras ini. Untuk paras harga ni kerana disebabkan ada perkara-perkara tertentu lah yang saya cuba untuk lihat, terutama phase 2 dalam perjanjian Amerika dan China, serta kedudukan GDP China itu sendiri yang sekarang ini sedang mula untuk dibangunkan, dan jika gagal oleh kerana pandemik, maka komoditi akan mengalami penyusutan. So ini sasaran harga saya sehingga hujung 2020, bermula sekarang hujung 2020. Sasaran untuk mencari harga jualan daripada paras harga 70.64 dan ke atas, inilah harga untuk saya menjual. Saya jatuhkan, saya tak kata saya jatuhkan, tapi sasaran untuk saya melihat UD jatuh. Tapi The Three Stooges ni dah memberi satu signing dia dalam keadaan yang sangat kuat setakat ini, right? Oleh kerana kesan tadi. Jadi kita ada banyak hari, insya-Allah, dengan izin Allah mudah-mudahan berjaya. Ini bukan harus, ini bukan makruh. Ini pasti. Dalam masa 12 jam. Dalam masa berapa jam? Itulah. Okey, tuan-tuan, Allah, sedikit rumusan untuk 9 minit terakhir ini. Kita ambil purata dalam kategori data berkala kita. Isnin kita ada GBP untuk lebih kepada situasi Bank of England yang lebih statik setakat ini, terkesan dengan situasi Brexit yang akan langsir pada 31 Disember. Tak ada extension apa-apa, tak ada dah. Memang dia akan straight to the point. Cuma saya respect bila plan ekonomi mereka minggu lepas yang kita kupas adalah pemberian gaji yang terbaik di dunia. Memang saya respect dengan UK ni, kalah Amerika. And then kita ada Transpeak, itu pagi tadi kita tahu, hari Selasa kita kosong. Outlook tadi tak ada banyak perubahan dalam Jepun, mereka kekal, tak ada masalah apa. Dan okey, untuk OPEC JMM meeting ni setakat ini memang mereka kekal dengan pemotongan sebanyak 8% ke 9% setiap bulan
bagi sama-sama bekerjasama membantu melonjakkan harga minyak. Sasaran harga minyak yang saya katakan tadi di antara $65 per barrel. So jika kita lihat daripada harga sekarang, mana harga minyak kita? Ni harga minyak kita ni, kita besarkan sedikit. Kita kena tengok harga minyak tuan-tuan, sebab maklumlah saya pun isi minyak. Kalau tuan-tuan tak isi minyak, saya tak tahulah. Alright, nak $40. Yang paling tinggi setakat ni $40.96 atau $41.04. Alright. Ini adalah dia punya resistance jaga ni yang nak dipecahkan. Tak nampak pula color macam ni. Sebaik color merah senang. Ni color $41.60, harga yang dia kena pecahkan. Lebih kurang dalam $1 je lagi dia nak enjut, dia nak bid. Dan kita lihat di mana harga 65 sen kita, $65 kita adalah di pada paras di sini. Ini hari start dia jatuh. Dan agak menduka cita kan lah, masa dia jatuh ni tak ada handbrake. Jatuh terus. Jatuh sungguh. Ni harga yang disasarkan oleh Kesatuan OPEC sepakat, termasuk di Rusia dan Mexico, bahawa kita cuba mensasarkan $65 bagi menstabilkan harga minyak. Dan di saat ini dijangka storage minyak OPEC kata akan kembali pulih seperti biasa, dan dijangka sasaran seterusnya adalah kepada paras $80 per barrel, insya-Allah. Right? Dan di saat itu maka RM2.79, RM2.80 dan 97. Penat kita nak isi kan. Sekarang berapa tu? Sekarang saya isi RM2 RM2 2 sen. RM2 sen kan, 2 sen. Hijau Hijau 97 lah. Bangla dia cakap hijau kuning ni. Hijau ke kuning? Selesai tuan-tuan, kita habiskan sedikit lagi. Kita ada tempoh 6 minit. Belum Bobo matikan elektrik semua. Jangan begitu. Bank of Canada baru selesai tadi sehingga pada abundan rate masih serentak dia terbit dan mendapati tiada perubahan dalam segi monetary policy atau polisi kewangan. Dan kita tahu kesannya dah menyaksikan bahawa dia still the second runner up of the champion, the biggest and the best interest rate in the world sekarang ini. Three of them was NZD and AUD. Okay, so potensi USD CAD untuk semakin rendah selain daripada kedudukan polisi yang baik ini adalah lihat situasi stock market. InsyaAllah stock market yang semakin tinggi akan mendorong kejatuhan nilai US dollar. Ini pengajian 35,000 dolar. And then kita ada 11 malam tadi ada press conference yang dah kita ceritakan lah, ni kena digest lah tuan-tuan insyaAllah. And then kita ada CPI esok pada jam 6.45, nilai pada Consumer Price Index, data inflasi. Siapa trade NZD, NU, NZD JPY, GBP NZD macam saya ngada-ngada, sekali trade 7 pip dia punya spread, 2 kali tekan margin call. Tak jadi apa. Margin call terus. Ambil ubat. Dan kita ada employment change. Kita tahu bahawa hari tengah sedap kan. Aussie dollar is the most powerful currency untuk tempoh sekarang ini daripada awal pagi lagi. Esok adalah data mereka yang akan diterbitkan. 7.2% in employment rates yang saya lihat, saya perlukan ataupun kita perlukan dia menyusut kepada 7.1 atau 7.0 bagi membantu acceleration untuk dia terus meningkat. Jika tidak, dia akan tersekat di saat ini. Alright, so kembali semula kepada AUD. That's why saya menantikan paras harga di atas ini, kawasan 70 sen ni, alright, untuk saya jual. Bagi saya pecahkan 3 stooges ni. 3 stooges ni kalau dia pecah, insya-Allah ke bawah lagi ni. Ke bawah lagi. Ke bawah. Sampai sini. Ni yang terus tunjuk ni, geram betul aku. Ni 67.40 sen ni free fall ke bawah. Free fall. Jadi kesabaran satu kenikmatan ni. Ada orang cakap macam tu, ada kata penyiksaan. Ada kata bila nak kaya, tak handsome tak apa. Janji dah tahu tak handsome tu sedar diri. Seterusnya kita ada GDP untuk CNY jam 10 pagi insya-Allah. Ini pun juga sangat penting. Ini saya kata GDP nanti yang juga mempengaruhi the proxy of the China People of Republic adalah, well, you can know the kangaroos, right? Dia menyusut 2.1, maka sekali lagi kita nak tunggu dia pecahkan 3 stooges ni lagi ke bawah. So
untuk situasi kenapa saya suka letakkan benda-benda macam ni. Okey, ada 3 minit lagi. Sebab apabila kita dah nampak dia punya impak ataupun maksima dia itu dah macam KL Drift, salah. Impak maksima. Dah jadi macam lain. Kita dah tahu dia punya implikasi dia, kepenggunaan dia atas kefahaman data ini, bermakna kita ada one step forward untuk berani membuat persediaan keputusan. Yang ini hukumnya jadi apa? Ini hukumnya jadi harus. Dibuat tak apa, tak buat pun tak apa, tak trade pun tak apa, tak di trade pun tak apa. Jadilah harus trade-nya. Kita dah ada persediaan ilmu, kita ada persediaan deposit, kita dah tahu pilihan kita. Cuma kita memilih masa bila. Oh, tak semestinya hari ni, tak apa. Itu namanya harus. Tapi kalau kita rasa macam tadi, memang aku nak tekan ke harga 70 sen, sekarang 69 sen ni, 70 sen ni, 69 sen, tapi memang kita nak jual, nak sell. Cuma 69 sen, tak 70 sen, 69 70 sen, tak jadi makro hukumnya. Tak dibuat tak apa, dibuat dapat pahala. Sebab apa? Kalau kamu tak buat dengan harga tak yakin, betul dia tak akan jadi sell, tapi pilihan harga tu 69 70, 69 70, dia tak tetap. Pasu, faham? Okey. So bila kamu tak buat langsung, bermakna kamu tak loss apa-apa, duit kamu tetap ada. Itu nak jadi makro. Untung tidak, rugi pun tidak, begitu je. Dia bukan harus tu tadi yang saya dah terangkan. Langsung jadi haram jadi apa? Hantam mana suka. Ini saya ingat dah naik. Kasih hantam sikit, tekan kuat sikit. Itu dah jadi haram. Wajibnya apa? Wajibnya ada istilah wajib ke dalam trade? Ada nampak keuntungan tak ambil, rugi lah. Wajib betul. Jatuh wajib lah. Itu satu perkara yang betul. Yang paling ketara wajibnya depo lah. Tak depo mana boleh trade. Benar. Ini bukan dapat royalty pun daripada deposit. Alamak, sebab kita bukan local depo kan. Baik tuan-tuan, saya puratakan purata malam ini kita skip sehingga jam 11.29 malam, 1 minit untuk ulasan seterusnya. Cuma fokus paling utama ada 2 perkara. Fokus hanya kepada retail sales dan retail sales American dollar pada 8.30 malam besok, malam Jumaat ataupun malam kegilaan para-para tut. Okey, untuk ECB saya tak ada meletakkan sebarang bentuk kesungguhan yang hebat. Pada saya lebih pada kekal, tak ada banyak perubahan sangat dalam segi monetary policy statement ECB. Tetapi untuk Amerika, ya, saya lihat ada kesan bila sasaran 12.4 dan 17 dia menyusut kepada 5.0. Inilah data runcit bulan lepas. Adakah rakyat mereka berbelanja ataupun tidak? Kan? Ini akan memberi pergerakan yang aktif terhadap counter Amerika dan counter emas serta counter euro dan juga counter GBP US dollar, juga counter commodity. So fokus yang inilah. Right, sekian dulu daripada saya Institusi. Terima kasih atas luangan masa, waktu dan Allah Ta'ala bersama-sama dengan kita berikan ruang dan nikmat untuk berkongsi, menyebarkan ilmu dan ilmiah. Setengah orang saya mungkin tak sehebat nak bersedekah dalam bentuk duit yang boleh dipamerkan dan diambil gambar serta dipertontonkan dengan mock check yang besar-besar ataupun ditunjuk kepada ruang rumah anak yatim. Saya tak mampu nak buat macam tu. Apa yang saya mampu adalah apa yang sedikit, apa yang ada dalam pada saya untuk tuan-tuan semua. Panjang-panjangan walau satu huruf. Stok indeks saya di masyar dan di akhirat kita kongsi sama-sama. Tuan-tuan dapat, saya pun dapat. Setiap anda bersama kami teguh di sisi anda. Jumpa lagi di hari dan waktu yang sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan terima kasih kepada yang telah pun memberikan perhatian, komen-komen yang baik juga. Terima kasih diucapkan kepada anda. Jangan lupa boleh saksikan ulangannya untuk apa saja segmen. Segmen ada 4 segmen di YouTube channel kami. Singgah ke sana, subscribe, okey. Tekan lonceng ataupun tekan like bagi menyokong cikgu-cikgu kita. Esok kita ada kaki sembang kita bersama dengan Borak bersama Berlento. Dengan itu saya tinggalkan anda dengan Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye bye.